My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk, dapat Ijlis Bina untuk kita duduk mengingatkan kepada iman, untuk kita beriman, menambahkan iman dengan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali untuk sama-sama kita mendalami ayat pada halaman 94. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, cantik baju Ustaz, merah betul. Hari ini merah Ustaz ni. Masya-Allah. Kita bersyukur sama pada hari ini ceria. Sama macam tuan dia jugalah. Alhamdulillah Ustaz, masya-Allah ya. So, Ustaz juga untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambut dan kita meraihkan ya apa yang kita baca di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, dan lebih daripada itu kita berdoa pada Allah SWT, Allah beri kefahaman, Rabbi zidni ilma, Allah tambahkan ilmu kita pada hari ini. Kita mohon juga kepada Allah agar Allah mengajarkan kita dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu yang kecuali yang Engkau ajarkan, Maha suci, dan sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Jadi pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkali-kali kita bersyukur kerana salah satu daripada tanda kesyukuran kita bila kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran ya. Itu yang kita baca daripada ayat kedua daripada surah 55 surah Ar-Rahman, Allamal Quran, Allah yang Maha Penyayang yang mengizinkan kita, yang mengajar kita Al-Quran. Pada hari ini insya-Allah kita mulakan ya. Sebelum kita mulakan, saya jemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook masing-masing untuk memastikan kita tidak tertinggal dengan halaman 94, nak beritahu pada kawan yang mungkin sibuk, ahli keluarga yang mungkin sekarang ini sedang bertugas, tetapi mesej daripada halaman 94 ini amat penting kita beri perhatian. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita memohon kepada Allah SWT ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang diberi nikmat di kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Dan salah satu nama yang kita akan berkenalan pada hari ini adalah seorang syahid, seorang
daripada syuhada, orang yang terbunuh, ya, syahid pada peristiwa Uhud, yang dikaitkan dengan ayat yang kita akan bacakan pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi halaman 94 ini, bermula dengan ayat 95 hingga 96, keutamaan orang yang pergi berjuang berjihad atas orang yang tidak ikut berjihad duduk di rumah masing-masing. Itu yang kita akan lihat. Diikuti pada ayat 97 hingga 100, hijrahnya orang-orang yang tertindas yang akan ditanya oleh para malaikat, mengapa kamu tidak berhijrah, mengapa kamu duduk di sini. Itu akan kita perhatikan, dan kita akan berkenalan dengan qasar, ya, memendekkan solat ketika bermusafir ataupun ketika takut dalam perjalanan. Itu yang kita akan belajar pada ayat 101. Mari sama-sama kita mulakan dahulu bacaan, ya, ayat 95 hingga 99 untuk kita sama-sama melihat panduan daripada Allah untuk kita berjuang, jangan duduk diam, dan kalau kita ada masalah, macam mana perkara ini kita selesaikan bersama, insya-Allah. Mari kita mulakan. Baik, terima kasih Fadil, sahabat saya Ustaz Fazrul, sidang penonton, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, umat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita syukur dan sangat bertuah pada hari ini kita diteruskan lagi nikmat bersama dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan belajar, membaca dan tadabbur surah, masih lagi surah An-Nisa, cuma muka surat sahaja yang berubah, itulah muka surat yang ke-94. Berkenaan dengan banyaklah tadilah sinopsis tentang berjihad dan berhijrah. Apakah kelebihan besar bagi orang-orang yang berhijrah, akan kita tahulah sebentar nanti. Dan bagaimana kita nak berhijrah dalam konteks sekarang. Kalau zaman Rasulullah ada seruan untuk Nabi dan para sahabat berhijrah. So zaman kita ni kena berhijrah tempat ke tempat, ataupun bagaimana hijrah yang boleh kita lakukan, kerana kita tahu kelebihan orang-orang yang berhijrah sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan baca terlebih dahulu 95 dan hingga ayat yang ke-99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, ini adalah bacaan daripada ayat 95 hingga 99 untuk kita sama-sama berkenalan dan memahami lebih lanjut lagi daripada halaman semalam. Kita sudah berbincang tentang fatabayyanu pada ayat yang ke-94. Apakah maksud ayat 94 fatabayyanu itu? Maksudnya ketika terlibat dalam sesuatu peperangan, ya, ini bercakap tentang disiplin perang, kena ada badan perisik. Itu istilah yang digunakan oleh Hamka di dalam tafsir Hamka ini, ustaz ya. Dia menyatakan kalau fatabayyanu di peringkat individu kita kena semak, ya, tetapi kalau di dalam sebuah negara-negeri itu kena ada badan perisik yang menyemak sama ada kalau perlu mempertahankan diri ataupun perlu melaungkan kata perang, perlu mengikut kepada disiplin-disiplin maklumat-maklumat yang tepat agar tidak terbunuh wanita ataupun orang-orang yang kurang berupaya ataupun melakukan perkara-perkara yang merosakkan sesuatu tempat tersebut. Baik. Jadi pada ayat 95 ini Allah menyatakan tidak sama di antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa keuzuran halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas daripada orang yang duduk tidak turut berperang tanpa halangan. Jadi apakah yang kita boleh belajar daripada ayat ke-95 ini? Allah memuji kepada orang-orang beriman yang berjuang, ya, dan perjuangan yang paling tinggi itu khususnya pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang pun ialah jihad fi sabilillah, ya, perang, ya. Jadi Allah mengatakan tidak sama, ya, al-qa'idun itu maksudnya orang yang duduk di rumah, orang yang tidak pergi berperang daripada kalangan orang beriman berbanding dengan orang yang berjuang, yang pergi berperang, ya. Tak kecuali orang yang ada ulid darar, iaitu dia ada halangan. Apa contoh halangan? Mungkin dia buta, mungkin dia sakit, mungkin dia bercakap tentang dia ada maklumat-maklumat pelbagai. Jadi inilah situasi yang kita boleh sama-sama saksikan. Mari kita lihat. Ya, itu saksikan bahawa kalau katakan orang tua, anak ataupun wanita, anak kecil itu ada halangan. Tetapi selain daripada itu, pada zaman Nabi itu mereka kalau dipanggil untuk berjuang, untuk mempertahankan negeri ataupun kawasan, maka mereka kena pergi, ya. Ini yang kita saksikan dalam gambar yang tertera dan inilah yang disampaikan dalam ayat 95 ini. Allah mengatakan bahawa fi sabilillah ada dua, ya, dengan harta dan juga dengan diri. Ini dua perkara yang Allah perhatikan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau kita tanya ustaz, ya, adakah kita perlu berjihad? Semangat niat itu perlu ada, ya, tetapi bukannya rasa macam nak berjihad dia terus ambil pisau, parang pendek kontot itu terus pergi ke Palestin, bukan, ya. Kita ada dengar berita yang daripada pelajar daripada satu universiti, dia naik motor kapcai dia pergi pasal semangat sangat ni sampai ke sempadan Thailand, kena tahan. Rupanya tak ada pasport. Jadi bukan begitu caranya, ya. Ini adalah sesuatu perlindungan ataupun yang telah disetkan oleh sesebuah negara ataupun institusi. Baik. Jadi Allah menyatakan faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajah. Allah memberi kurniaan ataupun satu kelebihan kepada orang yang berjihad ini berbanding dengan orang yang duduk yang mungkin dia ada halangan. Tetap juga yang ada halangan itu dapat pahala, tetapi orang yang berjihad ini akan mendapat banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullan wa'adallahu al-husna, ya, dan masing-masing dijanjikan Allah balasan yang baik. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, ya. Allah menjanjikan, sekali lagi banyak kali Allah ulang
faddalallah, ya, faddal, dan juga di sini ajran azima, ya. Jadi ayat 95 ini maksudnya apa? Ia menaikkan semangat kepada orang beriman. Apabila kita sudah berdaftar sebagai orang beriman, dia secara automatiknya dia berdaftar sebagai orang mujahid fi sabilillah. Ya, semangat itu ada, walaupun mungkin ada yang kata saya ni lemah, saya ni tak pernah kawat ke apa sebagainya. Tak apa, tetapi yang pentingnya semangat itu kena ada. Kerana perjuangan paling tinggi ialah perjuangan di medan perang, tetapi selain daripada itu kita berjuang dalam tempat kerja, kita berjuang, ibu-ibu berjuang untuk basuh pinggan, basuh kain. Ini juga perjuangan untuk membina keluarga. Semangat-semangat ini perlu kita ada pada setiap hari. Kalau katakan perlu mempertahankan negara, maka kita semuanya ada semangat juang tersebut. Ini yang dibawakan oleh salah seorang yang syahid oleh daripada Allah SWT yang berlaku pada perang Uhud, Ustaz, ya. Ada 70 orang yang syahid. Salah seorangnya adalah seorang anak muda. Ya, Ustaz mungkin pernah dengar nama beliau, iaitu anak muda ini dia baru saja bernikah. Dia bernikah, ya. Kemudian pada hari sebelum berperang tu, perang Uhud itu, dia pergi minta izin pada Nabi. Dia kata dia nak pergi ke rumah bersama dengan isterinya lah, ya. Malam tersebut dia dengan isterinya, besok pagi seruan Uhud sampai. Ya, maka bila seruan Uhud sampai, dia kalau pergi keluar itu ia fardu kifayah menurut Hamka. Tapi kalau di dalam kawasan melindungi diri kita fardu ain, maka beliau pun tak sempat, Ustaz, ya. Maksudnya terus saja bangkit dan terus berjuang. Dan kalau dimaklumkan dalam tafsir Hamka ini, beliau berjuang, ya. Nama beliau ialah siapa? Hanzalah bin Abu Amir, ya. Dia bernikah, baru saja bernikah dengan Jamilah binti Abdullah, ya. Dan ketika dia berperang itu, dia dapat menebas kepada kaki kuda Abu Sufyan, ya. Tetapi Abu Sufyan menjerit minta tolong, maka orang-orang musyrik Mekah itu pun serang dan akhirnya terkujurlah tubuh Abu ataupun Hanzalah ini. Dan ketika sudah habis perang tersebut, sahabat dan Nabi nampak badannya seperti ada air, Ustaz. Rupanya dia dimandikan oleh malaikat. Dimandikan oleh malaikat. Dan Nabi bertanya kepada Jamilah, isteri kepada Hanzalah, apa yang berlaku? Rupanya beliau, ya, tidak sempat lagi mandi, ya, sudah pun terus pergi berjuang kerana panggilan sudah sampai, maka dia dimandikan oleh daripada langit oleh para malaikat, ya. Ini yang dimaksudkan, yang disampaikan oleh Hamka dalam tafsirnya. Ini sebagai satu darajat tu minhu wa maghfiratun wa rahmah, keampunan dan kasih sayang daripada Allah. Wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah ini amat pengampun kepada sesiapa yang mungkinlah tidak berjuang, ya, pasal ada halangan, tetapi Allah amat sayang kepada orang-orang yang ambil peluang. Kalau ada halangan, terus juga ada niat untuk berjuang. Dan inilah yang kita ingin doakan, tuan-tuan. Kita ada niat berjuang fi sabilillah di medan perang, ya. Tetapi kalau tidak ada perang, kita berjuang di medan masing-masing, kerana itu adalah sebagai satu fadal, satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu ada satu komentar, ya, daripada para malaikat kepada orang yang tak nak berjuang. Ya, Ustaz kalau boleh baca pada ayat 97, Ustaz, untuk sama-sama kita melihat macam mana kita nak memastikan kita tak tergolong daripada orang yang kata kami ni mustad'afin, ya. Betulkah kita ni lemah ataupun buat-buat lemah? Jom kita baca dulu. Ayat 97, Ustaz. Ya. Baik. Ayat 97 saya nak baca dengan Taranum Mujawad kerana ayat ini begitu dahsyat sekali. Ia adalah satu dialog antara malaikat cabut nyawa dengan orang yang tidak mahu pergi berhijrah. Alasan apa yang diberikan yang sangat kita gerun bila baca ayat ini. Baik, saya baca terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, ya, apakah maksud menzalimi diri sendiri ini? Ialah kerana mereka masih lagi tergolong dengan orang-orang yang berbuat dosa ataupun mereka sendiri pun tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila ditanya oleh para malaikat kepada mereka ketika dicabut nyawa, ustaz, ya, ialah mengapa kamu buat begini? Kan, fima kuntum, kau apa pasal? Kan, lebih kurang begitu. Jadi ini sebagai satu templak kepada orang-orang ini, dan mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang lemah, kami ini orang tertindas, ya. Qalu, ya, kata malaikat ini, bukankah luas bumi Allah ini, fatuhajiru biha, ya. Maksudnya bumi Allah luas, kalau kamu rasa lemah di sini, bumi Allah ini boleh kamu pergi, ada banyak lagi. Dan sudah pastinya bila bercakap tentang ardullah, Allah itu yang diberi highlight selain daripada bumi itu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah kan kuat. Buat apa kamu hanya bergantung di tempat ini sahaja? Maka faulaika ma'wahum, ini adalah satu amaran Allah kepada kita semua. Kalau katakan kita berada di satu tempat, terutama kalau tuan-tuan yang berada di negara, ya, perbincangan Hamka dalam tafsirnya, kalau di negara yang kita tidak boleh buat amal kebaikan, ya, tak boleh solat ataupun mungkin akan dikenakan denda dan sebagainya, maka sepatutnya kena pergi cari tempat yang boleh kita solat dan melakukan kebaikan. Dan kata para malaikat, kerana kamu ini ataupun mengapa kamu tak berhijrah, faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira, ganjarannya ataupun balasannya adalah jahannam. Ini adalah ganjaran balasan kepada orang yang beri alasan, ya. Dia rasa dia lemah padahal dia boleh saja dia sebab tak nak berhijrah, ustaz, ya. Kadang-kadang pasal sayang sangat tanah air dia sayang sangat pada keluarganya, sayang sangat pada harta benda, kuda, kereta apa sebagainya, dia jadikan excuse, ya. Dia sanggup gadaikan iman berbanding dengan apa yang beliau ada. Allah menyatakan pada ayat 98, illal mustad'afina minar rijal, kecuali lelaki, wanita dan juga anak yang tak mampu untuk daya upaya, wala yahtaduna sabila, tidak mereka mengetahui jalan nak berhijrah. Ini dimaafkan, ya. Jadi ini panduan, Allah kata mereka ini diampunkan, dimaafkan, wa kanallahu afuwan ghafura. Jadi ini adalah perbincangan tentang pentingnya hijrah. Nanti kita akan berkenalan dengan satu lagi tokoh, ya, pada peristiwa Hudaibiyah, di mana sahabat ini dia semangat sangat untuk berhijrah tapi Nabi tak terima. Nanti kita ceritakan. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan qa'ada yang bermaksud duduk ataupun rehat. Perkataan ini berulang 31 kali di dalam Al-Quran. Kita lihat pada ayat 95, Allah menyatakan la yastawil qa'idun, tidak sama dengan orang yang duduk nyenggeng. Ustaz, ya. Begitu, ustaz, ya. Duduk gitu saja, pasal apa? Tak nak pergi berjuang, rasa malas ataupun malas ada macam, ya. Betul? Duduk goyang kaki dekat rumah. Goyang kaki, ya, main dam ke, ustaz, ya. Itu kalau katakan kerja dah siap, okey. Tapi kalau tidak ada kerja banyak, ya, nak jaga keluarga, nak cari nafkah, apatah lagi kalau dipanggil untuk ke medan perang dalam konteks Nabi ini, kalau duduk begitu, ustaz, sebenarnya Allah kata kamu kena tengok, ya, jangan sampai bila kita nyenggeng itu negeri kita tergadai, ya, ataupun keluarga kita tergadai. Itu pelajaran yang kita ambil daripada perkataan sebentar tadi. Dan kita ini ingin menghargai kepada pejuang-pejuang yang tidak menyenggeng tadi tu, ustaz, ya. Salah satunya Yayasan Veteran, ya. Itu tuan-tuan boleh menyumbang kerana mereka ini adalah orang-orang yang berjasa pada negara. Tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor tertera dan kita doakan agar sumbangan ini akan menjadikan lebih ramai lagi tentera-tentera, prajurit pahlawan terus berjuang mengambil pelajaran daripada halaman 94 ini. Bertemu kembali kita, rehat sebentar, My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. ومن يهاجر في
كثيرا وسعة. Dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillah pada jalan Allah, maka nescaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan rezeki kurniaan Allah yang sangat banyak. Inilah kelebihan orang-orang yang berhijrah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hijrah daripada tempat kepada tempat. Dalam konteks kita hari ini, kita berhijrah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada sifat buruk kepada sifat yang baik, daripada muka masam tak nak senyum kepada muka senyum, daripada sifat yang mazmumah kepada sifat yang mahmudah. Sebab tu antara makna hijrah juga ialah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercatat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hijrah ini juga adalah satu pembuktian iman. Barang sahabat saya macam mana Abdul Rahman bin Auf, betul, seorang hartawan, jutawan. Hartawan lah maksudnya. Banyak harta, di Mekah, orang kaya, dapat seruan berhijrah. Subhanallah. Kalau kita lah ada kebun musangking 10 hektar, ada 5 buah rumah banglo, tiba-tiba dapat seruan hijrah, seruan daripada Allah, nak tinggal ataupun tidak. Dan Abdul Rahman bin Auf tu Ustaz ya, sebenarnya bila sebelum pergi ke Madinah tu, dia berhijrah dulu ke Habsyah. Balik harta habis, orang makan. Tu masya-Allah. Tapi pasal bila bercakap tadi tentang wasaah tadi itu luas, lepas tu dapat balik Ustaz. Dapat balik. Orang yang orang tahu kaki berniaga, kaki bisnes. Kat mana je? Letak kat mana pun, walaupun tak ada modal, bermodal 2-3 ringgit, akhirnya jadi jutawan balik. Ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah berdepan dengan kehendak kita, berdepan dengan kehendak Allah, sudah pastilah kehendak Allah memiliki kurniaan yang baik. Baik, kita nak ajak semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk bergabung dalam platform rasmi kita. Kita ada Facebook iaitu Al-Quran, My Al-Quran, Sahabah Al-Quran, My Hashtag Quran Time dan My Hashtag Quran Time, dan juga YouTube My Hashtag Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baiklah sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, seperti biasa kita nak belajar sedikit berkenaan ilmu tajwid. Kita masih lagi berada pada tajuk sifat huruf. Kita dah berkenalan dengan sifat huruf, sifat lazimah, yang ada sifat, yang ada 17 sifat itu, yang ada 10 sifat berlawanan, ada 7 sifat yang tidak ada lawan. Hari ini kita nak belajar iaitu sifat aridah. Pertama sifat lazimah selesai, iaitu sifat yang lazim ada pada setiap huruf macam mana keadaan dia datang sekalipun. Hari ini sifat aridah. Aridah ni maksud yang mendatang. Ada 11 sifat bagi sifat aridah. Aridah ni maksud sifat yang mendatang. Itu izhar umpama yang pertama. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ikhfa. Yang kelima tafkhim. Yang keenam tarqiq. 7 mad, qasr, sukun, harakah dan juga saktah. Ini sifat aridah yang akan kita belajar juga satu persatu setelah tiba masanya nanti. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita belajar pada hari ini tentang ilmu tajwid membantu meningkatkan lagi mutu kualiti sebutan huruf kita, sehingga ayat yang kita baca dapat memfasihkan lidah kita, seterusnya ditambah dengan tujuan yang sangat besar diturunkan Al-Quran, iaitulah liyadabbaru ayati, untuk mentadaburi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz menerangkan tentang tajwid pada hari ini, dan sekali lagi kita belajar tentang sifat ini adalah untuk sama-sama kita dapat membaca dengan bagus Ustaz ya, kerana Iqra itu sendiri, dan akhirnya nanti kita boleh pula tadabbur, memahami, dan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran ini dia muncul pada setiap tempatnya itu dengan makhrajnya, dengan sifat yang tertentu ini. Dia bukannya secara tiba-tiba ataupun tanpa asas ya. Dia sebenarnya melengkapkan kepada zikir kita, kefahaman kita, amalan kita. Itu sebabnya walaupun tertinggal satu huruf ya ataupun silap baris pun dia memberi kesan kepada makna dan juga memberi kesan pada zikir kita pun. Pasal kalau imam kat depan tersilap satu baris dia, menggelabah orang kat belakang, terutama kalau yang belakang tu yang hafaz Quran pula, memang dia takkan boleh duduk diam. Kerana apa? Kerana itu adalah hak
Allah, dan lebih daripada itu Allah dah janji untuk menjaga Al-Quran ini. Jadi bila kita tersilap sedikit itu mesti ada mekanisme penjagaan yang Allah turunkan dengan orang kat belakang tegur ke ataupun pelbagai perkara di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat kepada sambungan ayat 100 hingga ayat 101 mengikut ataupun melihat pada situasi kedua. Apakah situasi kedua yang kita akan lihat pada bahagian ini? Kita akan melihat kepada solat walaupun di medan perang. Namanya ialah solat qasar, ya. Jadi ini yang kita akan belajar ketika berhijrah, ya, ketika musafir, ketika berjihad. Rupa-rupanya ada satu perkara yang jangan ditinggal, namanya adalah solat. Mari sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 100 hingga 101 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم. Surahul Azim. Begitulah dua ayat 100 hingga ayat 101 untuk kita melihat lebih lanjut lagi tentang seruan untuk berhijrah. Kalau kita lihat pada muka surat ini Ustaz, ya, ada 3 perkara penting untuk kebangkitan ataupun kemenangan kejayaan dalam sesebuah negeri negara dengan asas Islam dan iman ini. Kalau perasan pada ayat pertama ayat 95 itu bercakap tentang iman. Iman itu membawa kita kepada hijrah dan juga jihad, ya. 3 perkara ini juga nanti kita akan lihat ulangannya pada surah Al-Anfal, bagaimana kejayaan bagi sesebuah negara dan sesebuah negeri. Maksudnya iman, kita percaya, ya, keimanan pada Allah, pada Rasul, kemudian diikuti dengan berhijrah, ya, jika perlu hijrah dan hijrah itu maksudnya daripada kurang baik kepada baik ataupun yang sudah baik kepada yang lebih baik, dan diikuti dengan berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat 100 ini Allah menyatakan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu ayat yang ke-100, ya. Allah menyatakan muraghaman kathiran wasa'ah. Itu yang kita bincangkan tadi Ustaz, ya. Abdul Rahman bin Auf bila dia sampai ke Madinah, tadi dah habis harta dekat bila balik daripada Habsyah. Kemudian Nabi kata sila berhijrah ke Madinah. Dia pergi ke sana juga. Pasal apa? Utamanya bukan harta dia tapi imannya itu. Maka Allah menjanjikan kat sini bahawa yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'a, bumi luas.
banyak muraghaman kebaikan yang ada pada semua tempat itu. Malah sebenarnya kalau di sesuatu tempat tu seseorang tu berada kat negeri A contohnya, dia rasa macam tak boleh pergi. Ustaz tak boleh pergi, dia kena berhijrah. Pasal apa? Ini janji Allah, di tempat lain itu ada muraghaman katsiran wasa'ah. Ada kebaikan yang banyak kerana kita perlu berhijrah. Kadang-kadang syaratnya Ustaz berhijrah pada jalan Allah tadi. Pada jalan Allah. Kalau berhijrah dengan sebab kepentingan lain, kemuraghaman katsiran wasa'ah tadi. Jadi maksudnya kalau katakan seorang suami itu, seorang ayah, dia katakan dia nak cari nafkah. Itu kan itu jalan Allah. Maksudnya nak memastikan ada makan minum untuk anaknya. Kalau di satu tempat itu memang susah betul. Ya, mungkin kalau kena kerja pun kerja kat tempat jual air yang ada arak contohnya. Jadi dia kata kerja lain tak ada. Jadi kalau waktu itu dia kata saya mengutamakan iman, dia kena berhijrah. Dan hijrah tu bukan dekat-dekat, kena sampai pergi ke negeri B contohnya, kerana fi sabilillah ahlan wa sahlan. Allah menjanjikan muraghaman katsiran wasa'ah. Ya, jadi ini jawapan kepada ada yang terlibat di hotel-hotel yang ada arak ustaznya, ataupun di kedai yang ada arak. Kita tahu bahawa walaupun kita tak minum arak, tapi terlibat dengan penjualannya itu pun, ataupun terlibat dengan riba contohnya, kalau ada pilihan yang lebih baik, maka kita sanggup berhijrah. Maka Allah kata apa? Wa may yakhruj min baitihi. Subhanallah, ini menarik ustaz ya. Ayat ini memang mantap betul. Siapa yang keluar daripada rumahnya, baru keluar rumah ni, muhajiran. Kalau kita ada cerita pada zaman sahabat itu, Zumrah bin Jundub, orang tua ustaz, tua, dan dia kata pada anaknya, tolong bawa aku daripada Mekah ni pergi ke Madinah. Pasal apa? Aku tak nak di tempat yang penuh syirik. Dalam perjalanan meninggal ustaz. Masya-Allah. Meninggal. Kata tak sempat, dia nak jumpa Rasul tak sempat, maka Allah kata ataupun Nabi cakap bahawa pahala sudah sampai kepada siapa nama tadi, Zumrah bin Jundub. Ya, banyak contoh-contoh ini. Maksudnya apa? Kerana niatnya untuk berhijrah ke arah kebaikan, baru keluar saja. Baru keluar saja. Ya, jadi ini sebagai semangat kepada tuan-tuan juga ya, untuk kalau katakan kita perlu buat perubahan dalam hidup kita, walaupun mungkinlah kita baru berhijrah sedikit sahaja. Ya, mungkin sebelum ni tak baca Quran, nak baca Quran sikit. Nak pergi kelas ni contohnya kan. Lepas tu kena tutup balik, kena duduk balik kat rumah pasal COVID-19 contohnya. Allah memberi ganjaran pahala tersebut, ataupun kita nak berubah daripada muka masam nak jadi muka yang senyum sikitlah. Itu juga satu penghijrahan, kerana kita mungkin tak ada lagi hijrah fizikal kecuali kalau kita berada di tempat yang tidak membenarkan amalan kebaikan. Maka seterusnya Allah cakap di sini, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini satu lagi perkataan amat mantap ya. Apa katanya? Faqad, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ajruhu itu ganjaran di sisi ke atas Allah. Allah tak beritahu dapat syurga, Allah tak beritahu dapat apa, dapat sungai ke, Allah tak beritahu. Ini Allah kata ganjarannya khas daripada Allah SWT. Ini amat special pasal Allah menghargai kepada orang yang berhijrah, mengambil tindakan atas dasar iman. Itu sebabnya dalam perbincangan Hamka ya Ustaz ya, ataupun dalam perbincangan ulama, dalam Quran ini untuk orang lelaki ya di syurga dia ada diberi ganjaran bidadari kan. Kemudian apa lagi Ustaz? Ada sungai, ada macam-macam lah kan. Tapi untuk orang perempuan tak berapa ada sangat. Adalah piala, ada katil, ada emas, itu saja. Yang lainnya tak ada. Ada orang tanya, orang perempuan dapat apa? Kan? Mungkin ada yang kata, mana orang perempuan punya balasan dalam Quran? Sebenarnya bila ia disembunyikan tidak bermaksud tak ada. Ya, itu yang kita boleh belajar Ustaz ya, daripada orang perempuan bila dia pakai tudung apa sebagainya, bukan orang kata dia pakai tudung botak tau. Bukan kan? Allah menjaga orang perempuan sampai ganjaran di syurga pada orang perempuan pun Allah senyapkan. Subhanallah ya. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya dalam ayat ini faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kepada Allah ganjaran bagi orang yang berhijrah. Dan disambung pada ayat yang ke-101 ya, wa idza darabtum fil ard. Ya, orang Arab ni Ustaz dia gunakan istilah kalau dia bermusafir itu, dia sedang berjuang itu namanya dia pukul bumi. Kalau jalan jauh sikit kita kata ukur jalan. Lebih kurang gitulah kan. Itu perumpamaan nak cerita tentang perjuangan. Kalau orang itu sedang berjalan, sedang berjuang, falaisa alaikum junah, tidak ada masalah untuk mengqasarkan
solatnya. Tiba-tiba pula macam ada masuk solat Ustaz ya. Ni dah bersemangat ni, iman dah kuat, dah nak berhijrah, nak buat perkara besar, berjihad. Allah bawa pasal solat, nak cerita pasal apa? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi pada surah Al-Baqarah, konflik dalam keluarga, dah bercerai sebagainya, tiba-tiba muncul pasal solat wusta, salatul wusta. Pasal apa? Pasal sebenarnya berjuang macam mana pun, masalah besar macam mana pun, rukun ataupun tiang kepada agama ini jangan diambil mudah. Ya, berjuang macam mana pun, saya dah berjihad ini, dah sampai ke medan perang, tapi solat masih lagi Allah kata, okey, masih lagi kena buat. Kamu boleh pendekkan in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru, ya, iaitu jika kamu takut kaum ataupun musuh menyerang di kalangan orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Jadi kalau Ustaz boleh kongsi ataupun ulang balik ayat 101 ni Ustaz ya, iaitu tentang qasar, dan kita nak tengok mengapa pula solat ini tiba-tiba muncul selepas bercakap tentang perkara besar hijrah dan jihad. Kita baca dahulu ayat 101 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم. Dan apabila kamu bermusafir di bumi, maka tidak berdosa bagimu mengkasarkan solat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya solat. Kita sudah beriman, kita sudah berhijrah, kita sanggup berhijrah dalam ayat ini dan juga berjihad fi sabilillah, tetapi Allah masih lagi mengingatkan tentang solat itu penting. Tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk ditinggalkan, kerana ia amat penting. Kerana Allah tahu iman ini tanda orang itu amat beriman, dia solat. Tanda orang itu berhijrah kerana Allah, bukan berhijrah kerana wanita, kerana bisnes, kerana perkara dunia, adalah apabila dia jaga solat. Dan yang ketiganya, kalau berjihad fi sabilillah, untuk jaga niat di hati untuk bersungguh-sungguh kerana Allah, adalah dengan dia menjaga solat dalam kehidupan. Kalau katakan 4 itu panjang, maka Allah benarkan untuk dipendekkan menjadi 2 rakaat bagi zuhur, bagi asar, bagi isyak kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Ustaz ya, kita nampak bahawa solat ini amat penting. Kata Hamka dalam tafsirnya, solat subuh ini seperti dinamo pancaran ilahi. Dinamo tu macam kita naik basikal yang keluar lampu tu kan, dinamo. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau seseorang itu dia nak berjuang, ya, nak berjuang, nak bekerja, dia bila dia mulakan dengan solat subuh, sebenarnya dia ada dinamo pancaran ilahi. Jadi kesannya apa? Dia bekerja bersungguh-sungguh itu dipancarkan cahaya daripada Allah SWT, mendapat hidayah, dapat keberkatan. Dan kalau dia pergi pun, dia pergi dalam iman. Tetapi kalau katakan orang tu tengah meeting Ustaz ya, meeting pukul 1 mula, kemudian habis 3.30 tak sampai zuhur, keluar bilik meeting terjatuh sekejap, ya, pop terus masuk IJN, ya, dan kemudian terus dipanggil. Nauzubillah min zalik, ya. Itu sebenarnya kata berjuang, tetapi kalau waktu pukul 3.30 masih belum solat, itu sebenarnya Allah mengingatkan perang pun kena, nak berjihad ni, nak mati syahid pun kena solat. Apatah lagi kalau katakan sedang bekerja, sedang goreng mi,
kita kena jaga, kena pastikan solat ini diberi perhatian. Jadi ini pelajaran yang kita boleh ambil daripada halaman ke-94 ini Ustaz. Secara ringkasnya, keseluruhannya kita lihat dalam karikatur yang dipaparkan. Mari sama-sama kita lihat. Iaitu pada bahagian awal sebelah kiri itu seruan untuk berjuang, ya, berjihad fi sabilillah dengan diri, dengan harta, dan kalau katakan tidak mampu, kita doakan, ya, kita doakan agar kita juga ada niat, ya, sama ada untuk dengan diri ataupun harta kita. Dan sebelah kanan itu bercerita tentang berjuang tahap paling tinggi, kita tetap diingatkan untuk solat, kerana solat itu tanda bahawa kita ini memang rindu dengan Allah, bertemu Allah pada setiap masa di dunia ini. Moga-moga Allah izinkan kita sampai bertemu Allah di syurga nanti. Jom kita doa kepada Allah dengan melihat dulu, kita lihat dulu resolusi. Resolusi penting sebelum kita berdoa pada Allah SWT agar kita dimudahkan. Resolusi kita pada hari ini, terus berjuang dan jangan duduk diam. Puncak perjuangan selain daripada bisnes, kita bekerja, masak di rumah adalah perang, ya. Yang kedua, jangan pasrah tetapi hendaklah berjuang sebagaimana kita lihat pada ayat 97. Jangan cakap bahawa kami ni lemah, kami ni tidak ada apa, saya ni orang perempuan, saya ni ibu, saya ini anak murid. Semua orang ada bumi yang luas, sumber yang banyak daripada Allah SWT. Dan yang ketiganya, kita menghargai anugerah solat qasar ketika musafir, iaitu terus menggunakannya. Dalam masa yang sama, kita yakin kita jaga solat kita pada setiap masa, kerana hatta ingin terbunuh di medan perang, syahid di jalan Allah pun kena jaga solat, apatah lagi kalau kita sedang bekerja, sedang berada di mana sahaja di bumi ini. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan perkara-perkara maksiat yang mengundang kemurkaan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akhlak yang mulia, ya Allah. Ya Allah, bekalkanlah kepada kami kesabaran dalam perjuangan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalanan yang benar, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa menunaikan salat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kurniakanlah kepada kami khusyuk dalam salat kami, ya Allah. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Allah jaga, beri bantuan kepada kita, a'inna ala zikrika, untuk kita mengingati Allah, untuk kita sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kesedaran dan nilai yang kita ingin pasakkan dalam kempen wakaf untuk ummah. Satu usaha tuan-tuan boleh bersama menyumbang dalam nombor yang tertera. Kita ingin menyebarkan sebanyak mungkin mushaf Al-Quran, ya, agar nilainya itu dapat dibaca, difahami dan juga kita amalkan di peringkat negeri dan negara ini. Kita ingin negara ini terus maju aman dengan nilai barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan bertemu lagi ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi, ya tuan-tuan. Terima kasih kerana masih lagi bersama My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas, dan sama-sama kita akan mendengar satu ayat penghujung memberi semangat kepada kita terus berhijrah ke arah kebaikan. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yakhruj min baitihi فقد وقع أجره على الله
وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.